Tahu ada apa dia? Dia kencing. Ya, dia kencing macam tu. Ya. Tu masa musim haji tentang yang wanita-wanita, dia kembang di buah dia. Kembang. Kita ingat apa dia kembang? Sagi makin-makin, bom, torpedo. Nah, tu kena jaga di sana. Dia pijak-pijak tu, pijak-pijak, angkat sama, terus-terus. Tu musim haji, musim umrah dah. Kalau musim haji, dia jadi jaga-jaga. Baik. Kemudian, bertubuh ataupun bercumbu-cumbuan. Sahabat dah, kat mana ni? Bersubuh. Contoh dia pergi ke buat umrah. Kita bawa dah perintah Ustaz, saya tak mau pergi buat umrah malam ni. Sebab saya ni bila sampai di hotel, saya suruh masuk barang beg-beg semua dalam bilik, tunggu di bawah lobi. Pukul berapa jam? Jam pukul berapa saya suruh tunggu bawah tu. Dia kena main. Tak main, lepas tu yang dua orang pula, Ustaz kami tak mau buat, kami nak buat isu. Duduk dalam bilik, tengok-tengok, isu dia ada dua orang. Tak, isu dia ada orang, suami isteri, isu dia. Isu dia tengok, dah ni nak pergi umrah, dah Ustaz kami nak jumpa Ustaz. Elok nak pergi dengan aku Ustaz, kami letih, bila letih duduk dalam bilik dua orang. Tak nak buat apa, isu dia ada dua orang. Tu kami ni nak buat senang. Seekor unta 5,500 ekor unta. Malah negara itu kita pakai unta pula. Nampak kena jaga tuan-tuan. Ataupun saja dia tak mau, dia buat umrah dia buat tak kisah ya. Ni tak pakai, dia terus tak buat tawaf, tak buat apa ni sa'i, tak tahlul. Dia dah lihat di tanah air. Dia pergi menyasai niat tadi di tanah air. Nak umrah. Tak lama dah Ustaz. Terus nak ke bilik, pakai baju. Dia pakai baju sampailah dia balik ke Malaysia. Habis tak lagi umrah dia? Tak habis lagi. Tak tahu. Kemudian dia ni pula balik-balik setahun. Dia bersetubuh dengan isteri dia. Berapa? Lebih kurang 4,000 kali. Katalah setahun ni kan 4,000 kali. Sama kata Kak Ali. Ya. 4,000 kali. 4,000 ekor unta. Kalau dia buka baju ni, dia buka baju, sekali dia masuk baju, kira satu. Sekali itu malam lagi dia buka pula, nak pakai mandi pula, dua. Seluar dah, dia buka, dia tukar berapa? Allahu Akbar, banyaknya jam. Kalau masa tu dia menikah, ataupun dia angkat nikah, dia jadi wali kepada anak dia, nikah anak dia tak sah, tuan-tuan. Sebab tu saya jaga umrah, tuan-tuan. Tu saya bagi kursus kepada tuan-tuan. Tu esok saya tanya tuan-tuan satu-satu bukan apa, saya nak cek. Saya takut, saya tengok-tengok, dia tak tahalul, dia balik terus sampai ke Malaysia. Allahu Akbar. Dia anak dia nak nikah pula, dia jadi wali pula. Wali dia tak sah. Itu nak kena hukum dia tu. Baik. Ni tawaf. Tawafnya sebanyak 7 kali. Saya ringkas kepada tuan-tuan. Dah habaq dah macam mana tadi. Kemudian kita tengok pula yang akhir sekali. Sa'i pun saya beritahu. Tawaf bidah. Tawaf bidah. Tawaf perpisahan yang last sekali. Habis kita buat umrah, habis dah semua 7 kali. Last sekali kita nak balik dah. Saya beritahu tuan-tuan kena pergi tawaf bidah. Tawaf bidah pada tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan pukul 9. Saya kata 9 pagi tuan-tuan boleh keluar dah pergi tawaf bidah. Pukul 11 kita akan nak bang ke Jeddah. Tuan-tuan mak ada pukul 11, mak ada di sini, kita akan pergi ke Jeddah terus. Tuan-tuan kena ikut peraturan tuan-tuan. Jangan pergi pukul 10. Allah, pergi tawaf bidah ke 10. Ataupun 5 minit lagi nak ke 11. Pergi tawaf bidah. Kena tunggu. Tunggulah kawan di mana. Dah lah kasut hilang. Dah hilang. Pintu pula keluar tak ada. Duduk sesat ke pintu nombor 1. Kita tunggu sampai pukul 2 petang. Itu masalah. Itu kalau boleh, tuan-tuan pergilah buat tawaf bidah. Yang last, pakaian macam mana? Pakaian macam biasa nak balik.
Macam tuan-tuan nak tawaf sunat pakai baju biasa, tak pakai ihram. Nah, macam tu juga tuan-tuan nak balik pakai macam ni. Kemudian tuan-tuan pergi terus tawaf sebanyak 7 kali. Sahaja aku tawaf wida kerana Allah Ta'ala. Lepas tawaf kita buat sembahyang sunat tawaf. Kemudian kita doa, Allahumma ya Allah, janganlah jadikan umrah aku umrah yang terakhir. Jadilah umrah aku sentiasa aku datang menziarahi makam Rasulullah untuk tawaf di Baitullah ya Allah. Minta ke Allah. Dan aku akan pulang ke tanah air. Jadikanlah umrah aku umrah yang engkau terima ya Allah. Lepas tu kita pun amin. Lepas tu kita terus keluar tuan-tuan. Terus keluar kita jalan jauh sikit. Kita kena kalih ke belakang. Nampak Baitullah lambai. Kita lambai. Kemudian jalan lagi sampai nak keluar pintu Haram, lambai lagi kita. Tapi terus ke hotel. Terus ke hotel. Jangan beli apa dah. Tawaf hijab ni, lepas tawaf hijab tuan-tuan tak boleh beli apa-apa dah. Hari tuan-tuan dah tawaf hijab siap-siap. Duk balik ni. Lobek ni duk cari. Allah. Nak beli? Beli pula. Zaman kan jumpa saya, Ustaz saya baru tawaf hijab lagi. Dah pergi tawaf hijab lagi. Batal tawaf hijab. Ya tuan-tuan, jangan beli apa dah. Jangan beli apa dah. Kasut ke, kola ke, jubah ke, jangan beli dah. Kalau tuan-tuan dah nak tinggal dah semua. Kalau nak beli roti, ayam, tak apa tuan-tuan. Sebab apa? Yang tu untuk bekalan musafir kita. Kemudian tuan-tuan terus ke nak tabat, kita pun keluar daripada tanah haram. Keluar daripada tanah haram, tuan-tuan beli apa-apa tak apa. Sebab kita berada dalam tanah haram. Sebab apa tanah haram tuan-tuan? Sebab Jibril alaihissalam turun bagi tahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini dia sempadan yang Allah Ta'ala kata tanah haram. Dia suka tuan-tuan. Sini. Esok tuan-tuan akan nampak pintu lebang dia bulat macam ni. Di tengah-tengah padang pasir dia ada pintu lebang macam ni. Ayat tu ada tanda kawasan tanah haram. Tanah halal sebelah tu tuan-tuan. Allah Ta'ala. Saya buka kepada tuan-tuan soalan nak tanya. Kita nak stop dah. Ya. Umrah badan. Baik. Kalau tuan-tuan dah buat umrah yang pertama, tuan-tuan pastikan umrah wajib yang pertama tuan-tuan dah buat dah. Kalau yang mana yang tak pernah lagi pergi buat umrah, yang pergi umrah ni adalah umrah yang wajib. Baik, yang dah pergi umrah kali yang ketiga, kali keempat ni, maka yang tu umrah yang sunat. Pastikan umrah tuan-tuan dah buat umrah yang wajib. Lepas tu tuan-tuan dah buat umrah yang kedua. Boleh tuan-tuan buat badal umrah. Upah umrah. Dekat siapa? Dekat ayah kita. Kita nak hadiahkan satu, orang kata kasih sayang, tanda kasih sayang kita hadiahkan kepada ayah kita yang dah meninggal. Boleh tak? Boleh. Dia masuk 1 and 2 tuan-tuan. Dan satu masuk dalam dua dalam satu. Macam mana? Tuan-tuan berniat macam mana biasa, pakai ihram, mandi macam biasa. Kemudian pergi dekat miqat, sahaja aku mengajarkan umrah dan berihram dengannya untuk ayah aku Ja'far bin Hasan kerana Allah Ta'ala. Ataupun untuk ibuku Salmah binti Taha kerana Allah Ta'ala. Ataupun untuk nenek aku Zainab binti apa? Binti tak tahu. Jangan sebutlah binti tak tahu. Tapi dia tak tahu. Zainab untuk aku kerana Allah Ta'ala. Habis. Dia buat macam mana umrah biasa juga tuan-tuan. Dia dapat pahala umrah pun dia dapat, pahala untuk ibu bapa dia pun dapat. Tapi dia kena lihat satu-satu tuan-tuan. Untuk mak, untuk ayah, untuk kau, untuk apa, kaipak semua. Orang yang dia sayang dia bagi. Tengok tuan-tuan. Ayah saya tak ada lagi buat umrah dan haji.
Nah, masa tu saya pun baru saja umur 28 tahun tuan. Saya tak masuk lagi bidang. Ayah saya punya daftar nak pergi haji, dia tunggu tuan. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Kemudian tiba-tiba saya boleh buat juga reba ni, saya buat untuk ayah saya. Kemudian daripada itu 2 tahun saya mimpi ayah saya. Tu seronok lah tuan-tuan. Saya duduk bawa jemaah ramai tuan-tuan mimpi. Saya kata cepat-cepat kita pergi ke tanah air, semua nak sahabat. Saya tengok-tengok ada seorang orang tua duduk atas bangku dengan pakai kek haram. Saya kali-kali saya kata, ayah. Kepala tu, saya cakap tuan-tuan. Saya cakap dah lelaki. Ayah dah dapat dah umrah. Saya cakap cek dengan mak dengan saya. Ayah dapat dah umrah, dia cek buat kat ayah. Dia kata dapat. Dia tunjuk punya ihram dia pakai. Alhamdulillah, saya kata. Lepas tu dia berniat pula dalam hati dia, tolong buat haji pula kat ayah. InsyaAllah ayah, saya akan buat haji untuk ayah. Ayah tunggu ya. Alhamdulillah saya dapat satu mimpi. Yang tu saya, semua hidup saya, selepas ayah saya mati, saya tak pernah mimpi ayah saya. Yang tu saya mimpi. Tuan-tuan, hadiahlah untuk dia. Sebab orang yang mati itu kelemasan. Kita mati lemah tuan-tuan. Semua mati akan rasa kelemasan dia. Sebab apa? Sebab dosa atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Dosa mengumpat, dosa mengata, dosa buat benda haram, dosa. Banyak dosa tuan-tuan. Kiri kanan. Dia lemah, tak ada bantuan. Kemudian kita bagi bantuan kepada dia. Dia dapat umrah. Alhamdulillah, dia dapat umrah. Dia mengharapkan tuan-tuan. Macam orang duduk lemah dan layak apa kita buat? Sesuai tali kat dia. Dia kata bersyukur selamat dah tali tu. Nampak tak? Yang tu lah kita nak buat jasa kepada ibu bapa kita. Wallahualam. Ada lagi salah dia, Ustaz? Walaupun dia orang bersafiran bapa kita bersafiran. Kalau bapa dah pergi dah, dia dah buat umrah dah, dia tak payah. Bagi yang belum lagi buat. Dia tak boleh 2 kali dah. Sekali je. Ya. Kalau mimpi yang tak cakap tu, mungkin ibu bapa kita. Kalau kita mimpi mereka, ingat tentang yang paling penting Al-Fatihah. Sedekahkan. Jangan kita anggap lain, mak aku nak panggil aku pun tak kira nak mati aku. Masa tu kan itulah kan. Kalau nak mati, mak dah jemput dah ni, mak dah mat. Dah bukan pantang kau tu. Mimpi mereka Fatihah. Mimpi Fatihah. Sebab apa mereka mengharapkan. Sebab kita tadi ni buat benda baik, kita bagi. Itu kata Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan 3 perkara di atas dunia. Apa dia? Pertama sedekah jariah, lepas tu ilmu yang manfaat, yang ketiga anak yang soleh. Anak yang soleh yang buat ni benda baik, pahala sampai kat bapak dia. Kalau anak ni buat benda jahat tentang dosa dapat kat bapak dia betul kali. Sebab dia tinggal jariah dia. Kita kena ajak tuan-tuan kepada anak-anak kita. Wallahualam. Tuan-tuan, insurans untuk perlindungan diri tuan-tuan untuk mengerjakan umrah, kita buka dekat pintu ujung sana. Kat jual baju tu. Insurans takaful daripada Maybank. Insurans ikhlas pun ada situ. Kalau boleh tuan-tuan sendiri ambil insurans. Sebab tahun ni kita tak support tuan-tuan untuk insurans. Sebab apa insurans ni tuan-tuan perlu ambil? Pertama dengan sebab bagasi tuan-tuan takut hilang. Kalau tuan-tuan hilang bagasi, Ustaz Khalid tak jamin dah tuan-tuan. Tak boleh jamin dah. Tuan-tuan boleh tuntut dekat insurans. Bagasi tuan-tuan hilang. Bawa kurma 1 beg tuan-tuan. Berapa kilo? 2 kilo, 4 kilo bawa kurma. Ajwa, kacang sedih, kan? Coklat. 1 beg besar tu. Hilang. Hilang tuan-tuan boleh tuntut dalam insurans. Insurans akan bayar RM800. RM800 kumpul-kumpul. Boleh pergi umrah sekali. Ataupun tuan-tuan delay kapal terbang. Macam Ustaz dah saya kata 5 jam.
Kata 5 jam tak apa, 12 jam tak. Dan dia pada dah dia punya apa, tiket terbang tu, balik aku claim dekat insurans. Dia bayar, tuan-tuan. Ha? Kalau tuan-tuan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mati di sana. Saya akan uruskan insurans tuan-tuan, anak tuan-tuan akan dapat insurans. Tapi bukan 1 juta. Tak ada lah macam di muka tu mati 1 juta. Lepas tu 2 orang keluarga boleh pergi haji. Yang ni dia dapat lebih kurang 800. Orang kata apa, 1000 itu lah insurans. Sebab insurans tu 13 hari saja. Lepas tu tak ada tanda. Kita buka depan tu. Dan juga satu lagi, kalau tuan-tuan, saya nak maklum kepada tuan-tuan, harga kita berapa? Harga kita ni, paket kita harga berapa? 6,500. Dengan sebab duit hari ni duit jatuh menjunang. Ketebaknya tuan-tuan, duit jatuh menjunang. Kalau tuan-tuan tukar 100,000, 40,000 besar. Sebab duit kita ada lebih kurang RM1.08 baru kita dapat 1 riyal. Nampak tuan-tuan? RM1.08 kita baru dapat 1 riyal. Duit kita dah jatuh. Dalam TV dah masuk apa? 30% harga pakej kena naik. Betul tak tuan-tuan? Senyap mana? Betul tak? Dengar lah. Harga kita berapa? 6,500. Kita kena naik 30%. Tuan-tuan kena tambah berapa seorang? RM700 seorang. Kau nak? Takut semua dah degil kali. Tak apa, saya tanggung lagi tuan-tuan. Tak payah tambah. Tu yang Ustaz Jalil pun dekat Upala. Cik Ani pun dah Ustaz macam mana Ustaz. Harga tiket pakej kita, sebutan dia daripada Kuala Lumpur tuan-tuan. Daripada Kuala Lumpur 6,500. Tapi dengan sebab Pulau Pinang, sebab tanah air saya sini, saya ambil flight daripada Pulau Pinang ke KLIA. Saya kena tambah seorang tu ada RM500. Tuan-tuan, RM500 kali dengan 160 peserta. Tunggu, tu yang orang terkejut. Pasal apa Ustaz Khalid boleh ambil kapal terbang di Pulau Pinang? Orang buat sebutan daripada Kuala Lumpur 6,500. Tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi umrah kerana Allah Ta'ala. Satu, saya minta tuan-tuan doa saya untuk jadi macam mana Abdul Rahman bin Auf. Ada Abdul Rahman bin Auf, orang yang kaya, yang jadi jutawan, yang dermawan, yang banyak untuk fi sabilillah. Saya tak pergi mana pun. Saya hidup juga, makan juga dengan. Tapi saya minta satu yang minta kesian kat saya satu yang. Apabila tuan-tuan berada di Mekah dan Madinah, masa tuan-tuan nak balik, saya kena tukar kepada tuan-tuan seorang 50 riyal Arab Saudi. Boleh tak? Boleh. 50 riyal. Sebab apa 50 riyal? Sebab tuan-tuan sampai bas dekat hotel di Madinah, yang nak bawa beg masuk tu adalah Oman ni pemantu hotel. Habis beg kan ada rumah-rumah tu, tak lagi dia main semua. Mana ada Amir, dia tanya. What do you want? Dia Amir. Dia main jumpa share hari. Mula. Tak apa pergi ya. Dia tengok. Alhamdulillah. Susuk pula, tuan-tuan nak pergi ke Mekah, dia bawa beg tuan-tuan sumbat dalam bahan. Saya tak mau bagi tuan-tuan kalut dengan beg, kalut dengan ihram, terikat ke ihram sana. Tuan-tuan dah relax. Dia susun beg. Tapi kena bayang. Lepas tu sampai dekat Mekah, kena bayang lagi.
Lepas tu apa sikit pun kena bayar ni. Esok sampai dekat terminal Jeddah. Tuan-tuan nak kena heret baik-baik tuan-tuan banyak-banyak. Nampak? Kalau tuan-tuan mahu heret baik kurma, baik tuan-tuan satu dia beranak 3. Berarti tuan-tuan dia beranak 3. Kembar tuan-tuan. Kadang-kadang saya jumpa rumah makcik tu tuan-tuan, 7 beg. Suami dia pun 7. Saya tanya, ni beg siapa ni? Dia makcik, ni beg makcik, ni beg makcik, ni beg makcik juga. Siapa 7? 7, makcik pun 7 dia. 14 itu. Dia naik agak ke 14 tu? Tak lama lah tuan-tuan. Kita sampai dekat terminal Jeddah tuan-tuan. Beg tuan-tuan yang gaduh-gaduh. Kita tarik bangla mah. Dia bawa satu lori besar. Bubuh beg tuan-tuan aku dah masuk dalam. Tuan-tuan dia lengang-lengguk dengan saya. Saya pun jalan lengang-lengguk, tuan-tuan pun jalan lengang-lengguk. Tak susah. Kemudian kita masuk tandas apa semua. Kita masuk dalam terminal. Kemudian ada orang nak usung beg. Angkat beg apa semua satu-satu. Timbang satu-satu tu. Saya tak mau angkat, saya tak larat. Yang tu pun kena bayar tuan-tuan. Lepas tu teks lebih kena bayar tuan-tuan. Itu kena bayar 3,000. 3,000 saya kena bayar. Satu rombongan. Ni saya minta RM50. Boleh kan RM50. 50 Riyal. RM50. RM50 Malaysia dia jatuh lagi. 50 Riyal saya nak di Mekah. Jangan bagi di sini. Saya tak mau di sini. Saya nak di Mekah. Bila di Mekah saya lepas lagi, saya bagi lagi bagus. Alhamdulillah. Lepas tu pula kalau tuan-tuan nak buat tahlil, tuan-tuan nak buat kenduri di Mekah, sebab satu kebaikan 1,000 pahala tuan-tuan. 1,000 pahala. Tuan-tuan nak buat tahlil kat mak bapak ke, dekat abang ke, dekat adik ke, dekat anak ke tahlil, boleh bagi kepada saya. Berapa? Terserah kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak bagi 500 ke, tuan-tuan nak bagi 200 ke, tuan-tuan nak bagi 100 ke, tuan-tuan nak bagi 50 ke, terserah atas niat tuan-tuan. Saya terima saya. Kita akan buat di situ kenduri dan kita akan buat tahlil dan kita akan makan nasi mandi ayam, nasi mandi kambing. Esok dengan kepala kambing pun kita jamu kepada tuan-tuan. Tuan-tuan makanlah dengan otak-otak kambing pada tuan. Semua ada di situ. Balik tak gemuk macam mana saya. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan silap itu daripada kelemahan saya sendiri. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan juga tuan-tuan insya-Allah selepas ni tuan-tuan kita solat, lepas solat kita terima jamuan. Lepas terima jamuan kita bagi rehat kepada tuan-tuan. Bagi rehat lebih kurang 10 minit ya. Pada tuan-tuan pakai ke haram, kita akan tawaf wujud sana. Biar tuan-tuan berpeluh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.